Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani yang melihat khas Asia. Asia inilah pusat pertumbuhan dunia. Ramai yang semakin yakin bahawa Asia sekarang sedang mengambil alih dengan pesatnya pusat pertumbuhan ekonomi, dunia, teknologi dan sebagainya, dan ini semakin berlaku. Dan kalau kita lihat betapa negara-negara Asia banyak yang dijadikan penanda aras contoh memerangi jangkitan COVID-19, pandemik itu, negara maju dan termaju seperti Amerika juga bergelut, negara maju di Eropah seperti Sweden juga bergelut, tetapi negara China, Malaysia hampir ketika rakaman ini dilakukan memintas jumlah pesakit COVID yang ada, sedangkan negara China mempunyai penduduk lebih 1 bilion dan Malaysia hanya lebih kurang 32 juta. Oleh itu kita nak belajar lebih banyak lagi apakah sinergi yang ada di antara China dan Malaysia dan melihat ke arah Asia. Saya bersama dengan Yang Mulia Raja Datuk Noshirwan Zainal Abidin, Duta Besar Malaysia ke negara China. Tak sempat nak berjumpa ketika kali pertama saya Disember tahun lepas di negara China, jadi kita berjumpa dalam talian. Terima kasih Yang Mulia Raja Datuk, dan tentunya Zhang Hong bercakap bahasa Malaysia lebih fasih dari pada saya, wartawan radio antarabangsa China. Bagaimana kita harus melihat hubungan di antara Beijing, Kuala Lumpur, bukan saja G2G, bisnes dengan bisnes atau perniagaan dengan perniagaan, tapi juga masyarakat dengan masyarakat. Jadi sebelum Zhang Hong memberikan bicara kata beliau yang amat hebat dalam bahasa Malaysia itu, saya ingin terus bersama Yang Mulia Raja Datuk Noshirwan. Kalau kita lihat perdagangan memang jelas ya. Sebelum pandemik pun kalau kita lihat Malaysia adalah rakan dagangan negara China yang begitu besar, 10 teratas. Dan jika kita lihat untuk Malaysia bangkit untuk rejuvenasi ekonomi, tentunya pemikiran perdagangan di antara Malaysia dengan China ini satu faktor yang utama. Dan kalau kita lihat pada RCEP dan sebagainya, maka kita akan nampak sinergi di situ. Bagaimana Yang Mulia Raja Datuk Noshirwan melihat perkembangan ini, mengambil kira bahawa ini norma baru, tapi kita mahu lonjakkan ekonomi bukan untuk negara kita tapi untuk tetangga serantau? Untuk menjawab soalan saudara, saya nak tekankan, walaupun kita mengalami suasana pandemik ni hampir-hampir dah setahun, tapi angka perdagangan menunjukkan tahap perdagangan antara kedua negara kita telah bertambah. Saya menggunakan angka perdagangan dari kerajaan China sebab metodologinya berbeza. Metodologi kerajaan China menggunakan jumlah dagangan dari Malaysia ke China, termasuklah melalui negara-negara ketiga. Jadi menggunakan metodologi tersebut, tahap perdagangan telah bertambah sebanyak 4.6% dari bulan Januari hingga ke bulan November ke tahap 116.6 bilion dolar, berbanding dengan tahun lepas. Untuk tahun lepas secara keseluruhannya tahap perdagangannya ialah 124 bilion dolar Amerika. Ya. Jadi peningkatan sebenarnya, ya. Walaupun terdapat pandemik. Dan perkara ini boleh disebabkan oleh jenis barang yang kita dagangkan, iaitu secara majoritinya E&E, electrical and electronic product. Okay. Kita, China dan Malaysia berada di rangkaian pembuatan pengeluaran yang sama, global supply chain. Jadi apa yang kita beli dari China adalah perkara benda-benda yang sama dengan apa yang China membeli dari kita. Jadi dipendekkan cerita, jumlah perdagangan telah bertambah antara kedua-dua negara walaupun terdapat pandemik. Zhang Hong, adakah ini pandangan yang sama dilihat dari perspektif Beijing dan juga negara China melihat ke arah Malaysia? Ya, saya rasa kalau China dan Malaysia selalu sudah 11 tahun kita menduduki perdagangan bilateral kita menduduki nombor 1 antara semua negara-negara ASEAN. Tapi kita pun perlu lihat ada cabaran, iaitu kita jangan puas hati. Pada tahun lalu ada kira-kira berapa bulan
perdagangan antara China dengan Malaysia pernah didahului oleh perdagangan antara China dengan Vietnam. Ya. Jadi kita lihat sebenarnya negara-negara ASEAN lain sekarang juga boleh menjadi cabaran bagi Malaysia. Jadi bagi kami yang penting ialah menerokakkan kerjasama dalam bidang yang baharu. Dan khususnya sudah sekarang kita memasuki zaman digital. Kita perlu menerokak sama ada kita boleh ada kerjasama dalam bidang yang baharu. Dulu kita ada banyak kerjasama macam dalam perdagangan pertanian atau juga dulu sudah ada macam kerjasama dalam kenderaan potong dengan Geely dan juga sudah ada kerjasama dalam 5G dengan Huawei dan adakah bidang yang baharu kita boleh menerokak. Saya rasa ini mesti ada dan akan menjadi bencana baharu bagi perdagangan antara kita kedua-dua negara. Saya ambil satu contoh iaitu dulu kalau dalam pasaran kenderaan kita tahu boleh dikatakan dihegemoni oleh macam Jerman, Amerika Syarikat, Jepun atau Korea. Kita meskipun kedua-dua negara ada syarikat kenderaan termasuk macam Potong di Malaysia dan juga ada Geely atau BYD di China. Tapi tak boleh bersaing dengan negara-negara barat atau Jepun, Korea Selatan. Tapi sekarang sudah memasuki satu zaman yang baharu iaitu perkembangan pesat kenderaan tenaga baharu atau kenderaan elektrik. Jadi ini merupakan satu peluang bagi kedua-dua negara. Kalau kita boleh bekerjasama menerokak pasaran ini, saya rasa ini kita akan menjadi satu cabaran baharu bagi syarikat kenderaan yang tradisional di pasaran antarabangsa. Khususnya kalau syarikat-syarikat di China termasuk GE atau macam BYD. Mereka ada teknologi yang cukup canggih dalam bidang tersebut. Seperti dalam bateri. BYD dia sudah menjadi pesaing yang cukup besar bagi Tesla. Saya rasa kalau kerjasama kita boleh diterokakkan, ditingkatkan lagi dalam berbagai bidang yang baharu, saya rasa ini akan menjadi bencana yang baharu bagi kerjasama perdagangan kedua-dua pihak. I met Ambassador Nushirawan at the Malaysian Embassy in Beijing when he was preparing to attend an event promoting Durian. The event gathered importers, consumers, and popular social media figures, or key opinion leaders as they're known. An event promoter said quite a lot of Musang King durians are sold on various online platforms in China. The ambassador says one thing he's happy for this year is increased trade between China and Malaysia. Despite the pandemic, our trade has increased by about 3.5% from January to October this year. And this is on the back of very big trade figures between Malaysia and China. Using Chinese statistics, our bilateral trade last year was $124 billion. So Malaysia was China's ninth largest trading partner. What opportunities do you see in post-pandemic cooperation bilaterally? Well, the first thing that I like to mention is that politically, the relations have grown stronger as a result of the pandemic because we helped each other out. So that has created a very positive momentum moving forward. And in terms of trade, I suspect that it will get better this year. And next year, I think it's going to get even better as both of our economies recover. And of course, we've just seen the signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership, the RCEP, involving the 10 ASEAN countries as well as 5 others, including China. So that is also another big push factor. And of course, people will speculate about the South China Sea. In the case of Malaysia and China, we have a way of dealing with it quietly, respectfully, based on mutual win and mutual respect. So that will continue.
macam mana kita nak sambut positifnya dan keyakinan seperti Zhang Hong ini, kerana kadang-kala rakyat tak nampak perkara itu seperti itu. Tentunya dengan kehebatan jenama Tesla, Elon Musk dan sebagainya, walaupun negara China lebih dekat dengan kita, tetapi kadang-kala maklumat itu masih lagi lebih hebat dari negara barat ke Malaysia. Bagaimana Raja Datuk melihatnya? Saya rasa saya setuju dengan apa yang pandangan Saudara Kamarul tu. Sebab banyak perkara yang positif dari hubungan Malaysia dan China ni tidak diwar-warkan kepada rakyat Malaysia. Jadi saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada atas inisiatif Saudara Kamarul dan Astro Awani kerana mengadakan program seperti ini supaya lebih ramai rakyat Malaysia yang tahu perkara-perkara positif yang timbul dari hubungan baik antara Malaysia dan China. Maaf saya potong, tapi ala-ala kita kat situ, berikan kami satu contoh yang besar di negara China. Raja Datuk pun melihatnya ni bagus untuk Malaysia ni, tapi sini macam tak tahu pun. Boleh tak beri satu contoh? Saya rasa ada banyak contoh, tapi kalau mungkin satu contoh yang Raja Datuk mahir mengetahuinya. Saya rasa masalahnya, salah satu masalahnya ialah hubungan perdagangan kita ini berteraskan kepada barangan-barangan yang bukan barangan yang kita sebut sebagai finished goods. Okay. Kita dagangan kita dalam intermediate goods. Okay. Jadi kita tak semestinya nampak dengan mata kasar sendiri apakah hasil hubungan rapat ekonomi antara Malaysia dan China. Yeah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, saya rasa mungkin terdapat persepsi di kalangan rakyat Malaysia yang barangan dari China kualitinya tidak setanding dengan barangan-barangan buatan barat. Yeah. Bagi saya sendiri secara peribadi setelah berada di sini lebih tahun setengah, China ni dia membuat barangan yang kualitinya dari kualiti yang bagus sehinggalah kepada kualiti yang lebih barangan yang lebih murah. So there is a wide range of products made in China. Okay. Itu yang keduanya. Yeah. Dan ketiganya, kita tidak dapat gambaran yang terkini mengenai China. Okay. Saya selalu sebut kepada peniaga-peniaga Malaysia, kalau kita nak berjaya di China, kita kena sedar bahawa pasaran China sekarang adalah satu pasaran yang amat sophisticated, yang memerlukan barangan-barangan yang sophisticated dan juga yang premium. Kita pemahaman kita terhadap China rata-ratanya masih berada di tahap yang lama. Okay. Yang saya rasa terbentuk lebih kurang 20 tahun yang lalu. 20-30 tahun ya. Padahal negara China sekarang adalah amat berbeza. Yeah. Saya pertama kali berada di China pada tahun 1995 di Beijing, dan bandaraya Beijing sekarang ini adalah bandaraya yang berbeza. Adalah bandaraya yang berlainan sebenarnya. Betul. Berbanding dengan 1995. Jadi pemahaman atau pengetahuan rakyat Malaysia terhadap China, saya rasa masih berada pada tahap yang terbentuk 20 tahun yang lalu. Setuju? Jadi bagi tugas saya, tugas kedutaan China di Kuala Lumpur ialah untuk menukar mindset rakyat Malaysia terhadap China, negara China yang baru. Yeah. And China has just released its 14th five-year plan for development. What kind of cooperation opportunities do you see from it? First is, of course, the dual circulation. And domestic consumption is going to be the engine of growth for the Chinese economy moving forward. So, as a major trading partner of China, this is very welcome news for Malaysia. So we look forward to increasing our presence
The second is related to the strengthening of the market system, and with it comes a better investment climate, because Malaysia is also an investor in China. We are investors in both, so it's a very beneficial mutual relationship. The third is on science and technology, and we are already very strong partners in that respect. As you know, very many of Chinese largest and most important technology companies, Huawei, ZTE, to name a few, have been present in Malaysia for a very long time, more than 20 years. So we're going to, I suspect that we're going to see a further strengthening on that one. And the fourth one, and I don't think people are talking a lot about it, is about the greater emphasis on protection of the environment and ecological issues. I have a very strong feeling what China is doing in terms of artificial intelligence and the Internet of Things, China will also do for the environment. So there's a lot of potential in that area as well. Then how have you and your family adapted to life here? We've adapted very well, I like to think. My eldest daughter, who's 6 years old, goes to school here. I have a newborn baby. My son is 5 months old. He was born in Malaysia but came in September. So they've adapted very well to China. I myself have been to China very often in the past. I first came to China as part of a training course back in 1995 to Beijing. And since then, I've been to various parts of China more than 20 times. So very many Chinese friends here. So we're very well adapted, very happy here as well. Nushirwan arrived in China last August for his ambassadorship. He says since then he has learned to use WeChat, but mainly to keep in touch with friends. Zhang Hong, kenapa masih lagi ada persepsi, masih lagi ramai rakyat di luar negara China, rakyat seperti di Asia Tenggara, seperti di Malaysia, yang masih lagi melihat pembuatan dan kualiti pembuatan negara China seperti ketika tahun 80-an atau awal 90-an misalnya, sedangkan sekarang kalau kita lihat teknologi 5G itu, negara China adalah yang paling hebat dalam mengoperasikan dan membuat teknologi itu. Jadi, bagaimana kita nak tukar persepsi ini? Dulu hanya ada CCTV, sekarang ada CGTN dan sebagainya. Tapi mungkin inisiatif spesifik di antara negara Malaysia, Asia Tenggara seperti ASEAN dan mungkin sekarang dengan RCEP memberikan kita platform untuk lebih memekarkan lagi. Macam K-pop buat BTS dan K-drama dan sebagainya oleh Korea Selatan lah, Zhang Hong. Ya, saya rasa kalau kerjasama antara kedua negara ini memang amat penting dan perlu diusahakan, khususnya bagi kami media. Ini kita media akan memainkan peranan yang amat penting. Dan kalau selain media, sebenarnya ada satu saluran yang amat penting ialah berbagai produk kebudayaan seperti filem atau drama TV. Macam kalau dulu contoh yang diambil oleh Asrawanya itu macam dari Korea Selatan, mereka kalau macam K-pop atau drama TV mereka sangat popular di seluruh ASEAN. Bahkan di China juga begitu. Dan mengapa kita tak boleh mencontohi mereka? Sebenarnya boleh. Bahkan sekarang ada sebahagian drama TV pun sudah menjadi popular di berbagai negara-negara di Asia Tenggara, di Vietnam, di Thailand, kemudian di Malaysia juga. Tapi saya rasa ada kalau bagi China sekarang masih ada sedikit kekurangan, iaitu kalau drama TV atau filem yang menjadi popular biasanya merupakan macam filem kungfu atau filem tentang pupakara, tentang dinasti Qing, dinasti Tang, atau filem tentang misteri. Ya. Tapi kalau filem atau TV drama TV untuk memperlihatkan keadaan sebenar di China sekarang, masyarakat moden di China sekarang mungkin masih kurang sedikit atau
kurang menarik bagi penonton di Malaysia, di negara-negara Asia Tenggara. Saya rasa inilah perlu nanti kita belajar dari macam Jepun juga, Korea Selatan juga untuk memperlihatkan satu imej yang benar-benar atau sekarang punya masa ini punya di China kepada semua masyarakat di Malaysia atau di Asia Tenggara. Zahong, nanti saya tolong Zahong, saya lobby Yang Mulia Raja Datuk, kita buat cinta salju musim sejuk Beijing, Kuala Lumpur macam tu. Boleh kan? Ya, kalau sebelum kita memulakan projek-projek yang membabitkan produk budaya ni, pertamanya kita kena faham di sesuatu negara tu apakah benda yang akan menarik minat penduduk di tempat tersebut. Jadi bagi masyarakat Malaysia ni rata-ratanya cerita cinta lah yang yang akan paling laris. Jadi kalau kita nak tengok dari segi tu, kalau kita nak membangkitkan, memekarkan lagi hubungan dari segi kebudayaan, menggunakan soft power dan sebenarnya saya rasa kita kena menghala ke arah tu. Dan bukan memberi tumpuan kepada cerita-cerita yang tragik. Sebab yalah, masyarakat Malaysia ni lebih suka cerita-cerita yang ada happy ending, dan di tengah-tengah tu ada sikit tragedi dan drama. Saya rasa secara umumnya macam tu lah. Tetapi saya nak tekankan, saya nak mendengarkan satu pengalaman saya sendiri. Dia terdapat satu program soap opera, serial yang dinamakan Little Nyonya, yang asalnya diterbitkan di Singapura. Tapi cerita itu adalah perkembangan atau sejarah satu keluarga dari sebelum beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua dan beberapa tahun selepas Perang Dunia Kedua. Masyarakat Nyonya yang berada di Melaka dan di Singapura. Cerita itu amat laris di China dan telah menyemarakkan lagi minat masyarakat Cina terhadap Malaysia. Zahong, jadi saya rasa kalau kita di China cerita Little Nyonya tu popular, saya rasa kalau ada cerita yang sama tetapi settingnya di China yang diterbitkan khusus untuk masyarakat Malaysia, saya yakin dan percaya usaha itu akan menemui kejayaan. Yang terakhir, masa sentiasa tak cukup di agenda Awani Asia. Diplomasi vaksin itu, tapi rakyat Malaysia seperti juga negara lain di Asia Tenggara lebih mengenali Pfizer, Sinovac berbanding dengan Sinovac dan sebagainya. Moderna itu pun lebih dikenali. Bagaimana diplomasi vaksin ni sebenarnya boleh membantu untuk menjabatankan kita dengan lebih dekat lagi, Zhang Hong? Ya, saya rasa kalau vaksin ini bukan satu produk untuk diplomasi. Ini untuk menjadi produk awam untuk kesihatan sesama insan saja. Jadi inilah sikap dari China punya. Dan kalau sekarang kita lihat sebenarnya berbagai negara-negara yang turut terlibat dalam percubaan klinis fasa ketiga berbagai jenis vaksin di China punya, mereka memperlihatkan keyakinan cukup besar terhadap vaksin China. Termasuk macam Bahrain dan Emirat Arab Bersatu, Mesir, Turki, mereka sudah Brazil, Indonesia, mereka dulu sudah menerima vaksin dari China punya. Kerana mereka dulu sudah menyertai percubaan vaksin China. Mereka sudah menjadi kumpulan pertama mendapat vaksin dan akan diadakan penyuntikan secara besar-besaran nanti. Dan oleh itulah saya rasa cuma kerana sekarang kalau keputusan muktamar tentang percubaan vaksin China belum diumumkan, inilah menjadi boleh dikatakan halangan terakhir bagi pemasaran vaksin China. Kerana ini kita perlu berdasarkan saintis yang paling penting lah nanti untuk menjamin keselamatannya dan keberkesanannya. Setuju. Raja Datuk, 30 saat sebelum kita tutup, adakah ini peluang terbaik untuk merapatkan lagi hubungan di antara China dan Malaysia terutamanya, kerana kita tahu negara-negara maju barat telah pun membeli dan memesan vaksin-vaksin yang dibuat di barat lebih 60% sampai tahun depan ataupun 2022 misalnya. Hanya 30% mungkin kepada negara membangun dan sebagainya.
Ya, memang saya setuju. Memang perkara ini mempunyai potensi yang besar untuk mengeratkan lagi hubungan. Saya tertarik dengan kenyataan Tan Sri Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan beberapa hari yang lalu, yang menekankan bahawa kualiti vaksin yang dikeluarkan oleh China adalah setanding dengan vaksin-vaksin yang dikeluarkan negara barat. Ya. Dan saya pun nak menekankan di sini bahawa kerajaan China memang cukup sensitif terhadap apa-apa perkara yang membabitkan kesihatan penduduk mereka. Ya. Sebab benda ini merupakan satu perkara yang amat penting untuk penduduk China. Jadi perkara ini sentiasa ditekankan oleh kerajaan China. Jadi kerajaan China saya rasa tidak akan mengambil pendekatan sembrono terhadap isu kesihatan. Yang Mulia Raja Datuk, betul kan kerajaan China memang mengatakan bahawa Malaysia akan mendapat tempat istimewa. Apa-apa pun kita pasti akan dapat vaksin dari mereka. Ya, itu komitmen yang telah diberikan oleh kerajaan China pada tahap yang tertinggi. Okey. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia Raja Datuk Noh Sherwan, terima kasih banyak kepada Zhang Hong, terima kasih banyak kepada mereka yang berada di negara China yang masih lagi memikirkan kebangkitan bersama bukan saja Malaysia dan China tetapi juga seluruh rantau Asia. Sekian Agenda Awani Asia.